memaksakan boleh bahagia. Guna apa dalam keluarga? Guna nafsu. Habislah. Tuan-puan sekalian, ketika mana kita menggunakan akal, kita cari ilmu, mari kita tengok pada perkataan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, kalau kita belajar bahasa Arab, taskunu ini adalah fi'il. Siapa boleh jawab? Kata masuk kelas Arab kakak kan, ya? Masa dengar tu kat telinga, ya? Tak boleh ustazah, hari ni tak boleh ada kelas bahasa Arab. Okey, taskunu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Betul kan? Oh, tak pasti, ya? Okey, dah confused, tak apalah, ya? Litaskunu ilaiha fi'il mudhari'. Ketika mana digunakan fi'il, padahal boleh saja nak gunakan kata-kata terbitan, ya, maknanya lisakinah ke, menggunakan kata terbitan, bukan kata perbuatan, ya. Tapi kat situ guna kata perbuatan, dan kata perbuatan itu adalah fi'il mudhari'. Maksud dia apa? Seakan-akan mesti ada usaha daripada pihak suami sehingga dia juga boleh menjadikan ataupun mengambil manfaat ketenangan daripada isterinya. Litaskunu ilaiha. Fi'il mudhari' itu sendiri, tuan-puan sekalian, memberikan maksud istimrar. Ini adalah usaha yang sepanjang-panjang kehidupan berumah tangga akan dilakukan. Litaskunu ilaiha juga bermaksud kena ada effort juga daripada suami nak buat isteri itu supaya jadi isteri yang menyenangkan. Kat mana kita nak tahu semua ni? Kita kena belajar. Belajar bukan pakai nafsu, belajar pakai akal, belajar pakai hati, belajar, ya, kadang-kadang dan kebanyakan masa belajar itu mesti pakai iman. Ya, ada banyak benda tak terfikir di akal, terbatas akal untuk faham, tapi dengan adanya iman, ya, kita percaya, kita yakin dan kita akan dapat cuba untuk memahaminya. Jadi dalam ayat surah Fatir 37 tadi, tengok Allah tanya, tak cukup ke umur 40 tahun? Kamu tak jadi orang berfikir lagi? Katalah kamu nak bahagia rumah tangga kamu, kamu kena guna akal kamu. Ya, insya-Allah kamu boleh bahagia. Kamu nak jadi berjaya, kamu kena guna akal kamu. Kamu kena jadi orang yang rajin bertafakkur. Dan subhanallah, tuan-puan sekalian, ya, orang-orang yang bertafakkur ni, sebenarnya tafakkur itu adalah salah satu daripada rukun mujahadah ataupun nak jadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik. Tafakkur. Baik. Satu lagi hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, tuan-puan sekalian. Ustazah bacakan maksudnya sahaja. Seorang hamba Muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan ringankan hisab ataupun perhitungan amalnya. Ini ihsan Allah, rahmat Allah yang sangat luas. Nampak 40 dah umur hamba tu, maka Allah akan permudahkan hitungan amal. Contohnya macam mana? Ni contoh, ya, Ustaz dah keluar daripada cerita hadis tadi. Contoh ni macam mana? Kadang-kadang bila usia kita 40, 50, ya tuan-puan, ada beberapa amalan yang kita tak dapat buat seperti mana aktif dan cergasnya kita buat masa kita muda. Orang dah sakit lutut, dah sakit belikat, mata dah tak nampak, kencing manis, gaut, ya. Nak datang kuliah ilmu dah tak boleh. Nak kena nunggu telefon anak cucu tolong hantar. Kena anak cucu ada program yang lain, tak dapat hantar. Tapi Allah lebih kurang dengan orang-orang seperti ini. Kalau kita lihat pada hadis yang lain ada menyebut mafhumnya, seseorang itu walaupun dia dalam keadaan sakit, tapi pahalanya mengalir umpama dia dalam keadaan sihat. Maksud dia apa, tuan-puan sekalian? Dia pernah buat amalan tu sepanjang dia sihat. Tiba-tiba dia sakit, dia dapat tak pahala amal tu? Dia dapat.
kerana sekarang dia tak buat kerana dia diuji dengan sakit. Tapi terbukti semasa dia sihat, dia melakukan amal tersebut. Sama juga, masa dia muda, dia buat amal tersebut. Dia pergi cari ilmu. Dialah jadi penggerak masjid surau untuk mengimarahkan masjid surau dengan kuliah ilmu. Sampai usia dia 40-50 tahun, tuan-puan sekalian, dia tak mampu melakukannya lagi kerana banyak faktor dan kekangan. Bagaimana hisab ke atasnya? InsyaAllah perkara yang dia buat pada masa muda terhalang dibuat pada masa tua kerana kesihatan dan sebagainya. InsyaAllah pahalanya akan mengalir. Sebab tu jangan salah faham. Jadi AJK masjid bila dah tua. Ya, nak tolong program-program kemasyarakatan dah jadi macam program orang tua-tua. Tengok kadang-kadang AJK tu ya, semua penuh beg dengan ubat tu, darah tinggi, kecil manis. Tapi jadi AJK pendaftaran. Mana pergi orang muda? Kalaulah orang muda faham tuan-puan dengan konsep ini, bagaimana rahmat Allah kepada orang tua. Tapi ingat, masa muda, masa sehat telah kita manfaatkan di atas jalan yang benar. Kembali kepada hadis tadi, jika usianya mencecah 60 tahun, Allah akan berikan anugerah kepadanya, iaitu apa dia anugerah tu? Anugerah itu adalah berupa kemampuan kembali bertaubat kepada Allah. Usia 60 tahun, Allah anugerahkan nikmat taubat. Tapi kalau dah 60 tahun lebih tak dapat juga anugerah ni, menangislah banyak-banyak. Sebab Allah anugerah pada orang usia 60 tahun, ghalibnya, kebiasaannya Allah akan anugerahkan dia jiwa yang sudah, maknanya jiwa taubat. Taubat ni maknanya apa? Kembali kepada Allah. Ajak tengok wayang, tak nak. Ajak pergi shopping, kirim je. Ya, semua dah tak nak dah. Tapi kalau pergi masjid, laju. Kalau pergi kuliah, laju. Dah nampak dah. Allah telah kurniakan kepada dia jiwa taubat. Dan apabila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit, yakni malaikat, akan mencintainya. Sebab itu ya, tuan-puan sekalian, kalau kita dapat duduk dalam lingkungan orang-orang tua, sebenarnya itu satu rahmat. Ya, memang pada orang tua-tua ni rahmat sangat luas. Jadi dapat duduk dengan orang tua, bersalam dengan orang tua, minta doa mereka. Ya, insya-Allah mudah-mudahan mustajab doa mereka. Sebab apa? Kerana Allah mentakdirkan insya-Allah pada orang-orang yang sudah menganjak sampai mencecah usia 70 tahun, penduduk langit mencintai mereka. Yang kat bumi mungkin dah makin longgar dah kasih dan cinta tu kan. Sebab ialah dah tua kan, ya. Sayang macam mana pun dah tua, takkan nak jaga. Sayang sangat dengan mak. Saya doakan mak hidup umur 367 tahun ya. Sebab saya terlampau sayang. Tak mungkin kan lah. Ya. Sebab kita tahu semakin tua, Allahu Akbar, keadaan tu semakin gawat. Ustazah masih ingat tuan-puan, ada beberapa pengalaman menjaga orang tua-tua, sangat tua, 90 lebih ya. Masya Allah, memang besarlah ihsan dan rahmat Allah kepada mereka. Nak makan ni tuan-puan, tengok nak makan ni, dia tak boleh lurus ambil makanan dengan mulut. Tak boleh lurus. Ambil ke situ, ambil ke sini, tak masuk tak mulut. Masya Allah, kita tak perasan pun nikmat. Ambil nasi, lurus masuk mulut, tak masuk lubang hidung. Kita tak perasan pun nikmat tu sehingga Allah tarik. Dan saya lihat benda tu ya, pada nenek-nenek yang dulu-dulu yang kita tolong jaga. Masya Allah, sian. Tapi ingat, insya-Allah penduduk langit mencintai mereka. Dan bila usianya mencapai 80 tahun, Allah akan menetapkan amal kebaikan dan menghapuskan amal keburukan. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa terdahulu.
Allah juga akan beri pertolongan kepada keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di muka bumi. Ya, wallahu a'lam. Saya kena rujuk juga pada ismula lah, ya, status hadis ini, ya. Tapi ini ada disebutkan hadis riwayat Ahmad, ia bercakap tentang fasa-fasa dalam umur seseorang manusia ataupun seseorang hamba Allah. Jadi para muslimat yang dikasihi sekalian, sekarang kita tengoklah umur kita masing-masing, kita berada pada fasa yang mana, dan insya-Allah kita akan buka ya buku, ya Allah, kini tiba-tiba kini saya telah tua.